Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat kita bersama-sama lagi untuk kita bincangkan sambungan semalam nama Allah berkaitan dengan solat berjamaah. Dalam kita menyelusuri topik ini, tuan-tuan, kita telah sampai kepada tajuk syarat untuk mengikut imam itu dan kaifiyahnya. Semalam kita berhenti kepada menyetujui imam, dan pada pagi ini kita nak sambung syarat yang ketujuh, iaitu mengikut imam. Dalam mengikut imam, maka disebut di sini disyaratkan bagi sahnya ikutan, hendaklah makmum mengikuti imam pada perbuatan-perbuatan solat, bukan pada bacaan-bacaannya, dan terhasil ikutan dengan terlambat memulai perbuatan makmum dari permulaan perbuatan imam, dan dimulai perbuatan makmum setelah selesai perbuatan imam. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang imam itu dijadikan supaya diikut. Oleh itu, apabila dia bertakbir, bertakbirlah. Apabila dia rukuk, rukuklah. Dan jangan kamu berselisih atasnya. Apabila dia membaca sami'allahu liman hamidah, bacalah rabbana lakal hamd. Apabila dia sujud, maka sujudlah, dan jangan kamu bangkit sebelumnya. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengikut imam dalam solat, kita dah bincangkan sebelum ini, kita tidak boleh mendahului imam. Maka jika kita mendahului imam dalam solat kita, maka batallah sembahyang kita kerana mendahului imam. Dalam mendahului imam ni, jika dilakukan dengan sengaja lah, dalam keadaan dia tidak sengaja dan tidak tidak jahil akan keadaan maknanya tak perasan, tersilap, itu satu perkara yang kita kata dimaafkan lah, katakan. Tetapi jika disengaja buat mendahului imam, Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang sangat jelas, ama yakhsha alladhina yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yughayyir ra'sahu ra's al-himar. Adakah orang yang mendahului imam itu tidak takut? Adakah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepalanya itu tak takut jika kepalanya ditukarkan menjadi kepala himar? Jadi satu kita kata satu janji buruk bagi orang yang mendahului imam. Kadang-kadang nama Allah kita tak perasan. Bab tak perasan, tak sedar, itu saya kata tadi, kita kena pastikan kita betul-betul agar tidak mendahului imam. Walau bagaimana sekalipun, kadang-kadang ia ada kaitan juga dengan imam. Sebab kenapa Ustaz kata ada kaitan dengan imam? Makmum belakang dia tak nampak apa yang dilakukan oleh imam. Makmum yang di belakang hanya berdasarkan kepada takbir, hanya berdasarkan kepada lafaz Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah yang dibaca, yang dilafazkan oleh imam, katakan, yang dilafazkan oleh imam. Kalau kita kata misal katalah, katakan imam tadi terawal melafazkan Allahu Akbar, masih nak rukuk contohnya, dia masih nak rukuk, dia terus lafazkan awal Allahu Akbar. Bila sebut Allahu Akbar, makmum yang belakang, imamnya orang lama, makmum orang muda, kebarangkalian makmum akan mendahului imam tu ada.
Maka bila sebenarnya makmum imam ini mati Allah, dia perlu lafazkan takbir intiqal itu. Takbir intiqal itu sebaik-baiknya untuk imam, dia baca ketika hampir nak tempat pada hampir kepada rukun yang berikutnya. Maksudnya ialah dia kena lafazkan takbir tadi kalau macam nak rukuk dah nak hampir pada rukuk. Jangan pula dibaca takbir itu ketika sudah rukuk. Itu pun kesilapan juga bagi imam dan bagi makmum. Apabila dia sebab kalau dulu guru kami mengatakan menjelaskan kepada kami, dia kata lafaz takbir ataupun takbir intiqal, takbir yang berpindahan itu hanya dibaca ketika perpindahan. Tidak boleh dibaca pada rukun yang berikutnya. Bila dah rukuk ada bacaan lain khusus. Bila i'tidal ada bacaan lain, ada sujud ada bacaan khusus. Tuan-tuan kita tak boleh sebagai imam ke sebagai makmum tak boleh meletakkan lafaz intiqal itu, takbir itu Allahu Akbar ketika dah sujud, ketika dah rukuk ataupun duduk di antara dua sujud menyatakan. Maka di situ kalau syekh kami itu dia kata dianggap perkara itu adalah zalim. Kerana meletakkan, bukan zalim yang ini, dia kata kat situ istilah zalim balik pada hukum asal. Maksud zalim itu ialah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya katakan. Bukan tempatnya. Sebab takbir intiqal, nama pun takbir intiqal, takbir perpindahan. Makna bukan dah berpindah baru baca, masa proses perpindahan itu. Mana kita dah gerak tapi cuma diminta untuk orang yang salat ataupun dalam berjamaah ni kita sembahyang, maka dibaca ketika imam lah khususnya dibaca ketika hampir nak sujud, hampir nak rukuk katakan. Maka untuk nak mengelakkan makmum yang belakang tadi mendahului imam, mendahului imam. Lebih-lebih lagi kalau imamnya orang yang berumur, nak bangun lambat, nak turun lambat. Dia nak turun tu lambat, katakan orang belakang cerdas wudu kata. Imam yang depan Allah baru nak turun, belum sampai pada rukuk lagi, bila nak sujud tu belum sampai pada rukuk lagi, makmum belakang dah sujud dulu. Ada makmum dah sujud dulu. Kalau bangkit daripada sujud nak berdiri, makmum yang belakang boleh nampak imam belum bangun lagi, dia dah bangun dulu. Di sini kita kata berlakunya keadaan yang mana makmum mendahului imam tanpa dia sengajakan. Jika tanpa dia sengajakan, macam mana nak buat Ustaz? Makmum tadi sebenarnya kena turun balik, dia tak boleh tunggu imam. Maknanya kalau saya katalah kita kata imam, let's say kita katakan imam tadi dia dah dah takbir untuk bangun. Makmum dah bangun dulu, dah berdiri, dah nampak imam masih lagi belum sampai pada rukuk lagi, baru nak berdiri katakan. Tapi dia dah baca awal takbir tu. Dah. Cuma imam belum berdiri tegak. Kita punya kita punya keadaan kita tak boleh bukannya imam takbir untuk rukuk, imam habis je takbir untuk rukuk kita turun rukuk, tak, itu silap. Imam rukuk baru kita rukuk. Hadis Nabi SAW yang saya bacakan tadi, imam rukuk baru kita rukuk, imam sujud baru kita sujud. Dia tak kata apabila imam takbir untuk rukuk maka kamu tak turunlah untuk rukuk, tak ada. Ustaz sebut awal-awal tadi apabila dia bertakbir maka bertakbirlah, itu takbiratul ihram. Yes, kita kata imam takbiratul ihram baru kita takbiratul ihram. Kemudian Nabi kata apa? Apabila dia rukuk kamu rukuk. Dia bukan base kepada
takbir tu. Kan? Tapi masyarakat hari ini jauh belakang, dia hanya berdasarkan perkataan takbir. Jadi dan berlakulah mendahului imam tadi, disebabkan mungkin macam tadilah, orang imam lama, makmumnya orang muda. Jadi kalau berlaku, apa yang dilakukan oleh makmum tadi ialah dia kena turun balik. Dia kena turun balik, katakan. Sama juga macam kes sujud sujud tilawah, mengatakan. Sujud tilawah. Dia bila kita kata untuk dia, kadang-kadang makmum ada yang tersilap, yang tak biasa. Solat subuh Jumaat, kata imam bawa surah sajadah, dia tak biasa, maka makmum tadi tuan-tuan dia rukuk. Imam dah sujud, orang semua sujud, dia perasan semua orang sujud, maka naklah dia sujud. Dan itu yang disebut dalam kitab fiqh, wallahu a'lam. Sama juga bila imam membaca sami Allahu liman hamidah. Nabi sebut dalam hadis ni, apabila imam baca sami Allahu liman hamidah, bacalah rabbana lakal hamd. So imam akan baca sami Allahu liman hamidah ketika bangkit daripada rukuk. Bangkit daripada rukuk, sami Allahu liman hamidah, dah imam tu dah berdiri tegak, barulah kita baca rabbana lakal hamd, ataupun imam dah selesai baca. Dan imam dia kena baca begitu, sami Allahu liman hamidah. Habis aja hamidah tu, dia sebenarnya dah berdiri dah, bukan masa proses ni. Dia baca sami Allahu liman hamidah, dah berdiri tegak. Lepas tu makmum dengan makmum baru baca rabbana lakal hamd atau rabbana walakal hamd. Dan ini adalah katakan makmum pun boleh baca sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd, sami Allahu liman hamidah. Kalau tuan-tuan tengok dekat Masjidil Haram contohnya, kata siap saya, imam akan sebut sami Allahu liman hamidah. Bilal yang sambut bacaan tu, dia akan baca apa? Rabbana lakal hamd. Dia akan baca rabbana lakal hamd. Itu yang ada dalam, juga ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam sebut sami Allahu liman hamidah, makmum akan sebut rabbana lakal hamd. Tapi yang menjadi amalan kita hari ini, majoriti kita ni, kita sama-sama, makmum pun sama-sama membaca sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Tapi proses nak bacanya itu tadi, sami Allahu liman hamidah, daripada rukuk tadi nak bangkit bangun berdiri, kemudian dah berdiri tegak, barulah dibaca rabbana lakal hamd. Itu yang adalah. Kemudian sujud sama jugalah, sujud dan nampak imam sujud. Dalam hadis yang lain, Nabi sahabat kata, kami tak sujud sehingga kami nampak Nabi dah sujud, maka barulah kami sujud. So kena betulkan balik, bukanlah pada lafaz takbir intiqal itu, takbir perpindahan, pada perbuatan. Tetapi disebabkan kita belakang jauh, maka ramai yang hanya bis kepada lafaz Allahu Akbar. Jadi nak mengelakkan makmum mendahului imam, maka imam hendaklah melewatkan lafaz takbir tadi hingga hampir nak ke rukun yang berikutnya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jadi itu. Kemudian kita dalam masalah ni ada perincian lagi, saya rincikan dalam kitab ni. Kalau dalam kitab Mu'tamad dalam fiqh Imam Syafi'i ni 413 katakan, kalau ada makmum, pertama sekali makmum terdahulu. Saya ulang lagi, dia persoalan-soalan dia sebut kat sini, kita bincang. Saya bacakan apa ni. Jika imam takbiratul ihram, sebelum imam ataupun takbiratul ihram bersama dengan imam, tidak sah salatnya. Bukan imam tu.
Dia kalau ada buku sama kan? Oh, Kifayatul Akhyar ya. Kalau Kifayatul Akhyar apa ni dekat dalam bab solat jamaah katakan. Makmum mungkin ni typo dalam kitab ni, typo ni katakan. Dia jika makmum bertakbiratul ihram sebelum imam atau bertakbiratul ihram serentak bersama dengan imam, takbiratul ihram salatnya tak sah. Kenapa Ustaz? Hadis Nabi SAW, "Idza kabbara al-imam fakabbiru." Maknanya imam apa-apa pun takbiratul ihram imam kena buat dulu, baru makmum. Datang dia takbir serentak dengan imam, ataupun imam belum takbir lagi dia dah takbir, maka salatnya batal. Bab takbiratul ihram ini ada perkara yang macam setengahnya, macam contohnya dalam satu masalah lain dia katakan masbuk. Kadang orang yang masbuk ini dia takbir itu, contohnya dia nampak imam tu dah rukuk, dia takbir Allahu Akbar tu rukuk. Kena hati-hati. Takbir yang dibaca itu takbiratul ihram ataupun takbir rukuk. Misalnya nak bezakan, takbiratul ihram dia perlu dibaca ketika berdiri. Sebab tu kadang-kadang orang yang masuk masbuk tu dia kena pastikan takbiratul ihram ke takbir rukuk. So takbiratul ihram perlu dibaca ketika dia dalam keadaan berdiri, bukan masa dia turun untuk rukuk. Kadang-kadang Allahu Akbar, bacaan Allahu Akbar tu dibaca ketika nak rukuk. Dia sebab kenapa boleh berlaku begitu? Sebab dia nak sempatkan bersama dengan imam tu kan, untuk dia dapat rukuk. Maka segera dia takbir tadi, dia lafazkan takbir masa dia nak rukuk. Itu kesilapan yang menyebabkan salatnya tidak sah katakan. Sebab takbiratul ihram dilakukan ketika dia berdiri. Dan dikuatiri di situ ada dia sebenarnya melafazkan takbir intiqal, takbir perpindahan, takbir untuk rukuk, bukan takbir untuk ihram. Itu kita kata kena hati-hatilah ya tak. Baik, di sini nama Allah saya kata lagi, hukum ini khusus dengan takbiratul ihram, maka ia tidak sah sebelum imam atau bersamaan dengan imam dan wajib ditakhirkan. Untuk takbiratul ihram jika makmum mendahului imam dengan rukun fi'li seperti rukuk sebelum imam atau sujud sebelumnya, maka haram mendahuluinya, berdosa nyatakan. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam tidak takut kepalanya akan digantikan oleh Allah dengan keldai dan bentuknya ditukar menjadi bentuk keldai. Jadi kita hadis yang saya bacakan tadi, dan wajiblah kembali mengikutnya. Ini kembali. Kerana yang demikian fardu, jika tidak kembali sehingga imam rukuk dan mendapati dalam keadaan rukuk ataupun imam sujud dan makmum sujud, tidak batallah salatnya sama ada dengan demikian disengaja, lupa ataupun jahil. Kerana yang demikian mufarakah ringan. Tapi jika makmum mendahului imam dengan satu rukun penuh, tadi tak nampak sangat dia punya mendahului itu katakan. Tapi ini kalau tak nampak sangat, macam Allah Subhanahu Wa Taala, solatnya masih lagi dianggap sah katakan. Ada. Jika kita kata makmum mendahului imam dengan satu rukun penuh, seperti jika rukuk sebelum imam dan bangkit sebelum imam rukuk, dia bangkit sebelum imam dalam masalah rukuk katakan, atau sujud dan duduk sebelum imam
imam duduk, kata. Jika dia mengetahui haramnya batal, dia mengetahui haramnya perbuatannya itu, maka batal solatnya. Kerana yang demikian mufarakah yang banyak, yang besar, katakan. So jika dia jahil dan lupa, tidak batal lah solatnya. Kalau lupa batal, dan tak tahu, tak batal lah, katakan. Akan tetapi rakaat ini tidak dikira baginya kerana dia tidak mengikut imam pada kebanyakannya, dan wajib mengerjakan satu rakaat setelah imam memberi salam. Demikian juga jika makmum mendahului imam dengan 2 rukun, batallah salatnya jika disengajakan dan tahu haramnya. Jika dia lupa atau jahil haramnya, tidak batal, dan wajib mengulangi rakaat itu selepas imam memberi salam. So maksud dia, kita kata dekat dalam sini, bukanlah kita kata dia automatically batal keseluruhan salatnya, katakan. Tidak. Dia hanya batal pada rakaat yang dia tidak jika dibuat tadi dengan sengaja saja. Maknanya kata dalam rakaat kedua dia sengaja mendahului imam. Maka rakaat itu saja yang batal, maka dia kena tambah lagi satu rakaat. Jika dibuat dengan sengaja, komplit rukun. Maknanya dia misal kata dia imam tak rukuk lagi, dia dah rukuk contohnya. Ataupun imam tak bangkit daripada rukuk, dia dah bangkit rukuk lagi macam tadi. Itu adalah pandangan yang mengatakan di sana dia boleh turun balik untuk rukuk, kemudiannya bangun balik semula. Jika dia dalam keadaan jahil, tak tahu. Tapi mengikut pandangan muallif ni, dalam kitab ni, dia dianggap sebagai rakaat itu batal dan dia kena tambah lagi satu rakaat. Itu ada juga pandangan lain, dia katakan. Wallahu a'lam. Yang kedua ni mendahului. Kalau dia buat pula serentak bersamaan dengan imam. Jika makmum bersamaan dengan imam pada perbuatan atau perkataan, kalau pada perbuatan dan perkataan tidak mudarat dan tidak berdosa, kecuali pada takbiratul ihram. Kecuali pada takbiratul ihram yang kita dah sebutkan sebelum ini. Kerana ikutan teratur, tidak ada pelanggaran padanya, akan tetapi perbuatannya makruh. Rukuk serentak dengan imam, sujud sama serentak dengan imam. Maknanya itu tidak membatalkan sembahyang. Itu tidak membatalkan sembahyang itu dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma perbuatan itu dianggap sebagai makruh. Dianggap sebagai makruh. Hanya pada kita kata 2 perkara. Pertama, takbiratul ihram, dia tak boleh mendahului. Keduanya, kita kata sunat dalam bab mazhab Syafi'i lah, katakan mazhab Syafi'i dalam bab amin, ketika selepas selesai Fatihah. Tapi itu sunat. Kalau kita kata kalau dia mendahului imam pun tidaklah kata batal salatnya berbanding dengan takbiratul ihram. Jadi dalam bab mengucapkan amin tadi, kita dalam mazhab Syafi'i, imam kena baca amin dahulu, baru kita baca idza ammana al-imam fa aminu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila imam baca amin, maka aminlah, bacalah kamu amin tadi. Taib, itu dipanggil makmum dan imam bersamaan. Makmum yang lambat, ini makmum yang lambat, iaitu bahawa makmum tertinggal dari imam. Jika tertinggal dari imam pada satu rukun tanpa uzur, tidak batal salatnya. Makmum tertinggal daripada imam, jika tertinggal pada satu rukun tanpa uzur, tidak batal sembahyang. Jika tertinggal 2 rukun, batal salatnya kerana menyalahi ikutan. Jadi kita boleh melewati imam. Dibenarkan melewati imam itu, tuan-tuan tengok kat sini, jika mempunyai uzur. Contoh uzur apa? Jika imam membaca laju, makmum tidak dapat menyempurnakan bacaan Fatihah, maka hendaklah disempurnakan, kemudiannya diikutnya jika tidak didahului dengan lebih dari 3 rukun panjang. Dia panggil 3 rukun panjang. 3 rukun panjang ini
ialah kita kata rukuk, kemudiannya rukun pendek ialah iaitu i'tidal dari rukuk dan duduk di antara dua sujud. Selain itu dianggap sebagai rukun panjang. Kalau rukun pendek ni i'tidal dan juga duduk di antara dua sujud. I'tidal dan duduk antara dua sujud. So selain daripada itu dianggap sebagai rukun yang panjang. So kalau ikut pandangan muallif ni rahimahullah taala, dia kata tidak mendahului dengan lebih daripada 3 rukun panjang. So imam rukuk, kemudiannya bangkit i'tidal, rukun pendek, sujud. Duduk di antara sujud, maknanya sujud yang kedua, katakan. Sujud yang kedua. So kalau kita kata wallahu a'lam, ada pandangan kata dua rukun panjang, 1 rukun pendek, tak boleh lewat. Ada yang kata 3 rukun panjang, katakan. Wallahu a'lam. Sebaik-baiknya jika imam dah sujud, maka kita rukuklah cepat. Sebaik-baiknya masa imam sujud tu dah kita sebaik-baiknya lah, katakan. Jika dia daruri dengan lebih daripada 3 rukun, maka menurut pendapat yang sahih hendaklah mengikutinya pada apa yang dia berada padanya, kemudian disempurnakan apa yang ditinggal selepas imam memberi salam. Sama seperti orang yang masbuk kerana memelihara aturan salat bersama imam dan terlambat 3 rukun diiktibarkan sebagai pelanggaran yang buruk. Kalau misal kata dibuat juga lewat sampai lebih daripada 3 rukun, maka rakaat yang dia salat tadi itu dianggap tidak sah, dan kemudian dia kena cepat ikut imam. Kemudiannya tuan-tuan mati Allah, dia kena tambah lagi 1 rakaat lah. Sebab rakaat yang dia salat tu kira tidak sah, katakan, kerana melewat imam. Jika dia uzur, dan jika di antara uzur itu ialah lupa, seperti mana jika dia rukuk bersama imam, kemudian dia teringat bahawa dia lupa Fatihah. Ini kes lain. Makmum lupa Fatihah dan ragu pada bacaannya. Tidak boleh kembali untuk membacanya kerana telah luput tempatnya dan wajib ikut imam. Dia rukuk bersama dengan imam. Masa rukuk dia teringat yang dia belum baca Fatihah. Maka tak boleh dia ulang. Makmum tak boleh ulang. Makmum tak boleh ulang. Apa yang perlu berlaku pada makmum, dia hanya perlu nanti tambah je 1 rakaat. Sebab rakaatnya tadi dianggap tidak sah, kerana tidak membaca surah Al-Fatihah. Itu. Janganlah tiba-tiba tu saya tukar mazhab. Mazhab yang tak perlu baca Fatihah, katakan, untuk makmum. Dia tak boleh gitu, biasa tak? Itu dipanggil nak selamatkan diri, kata nak. Sedangkan dia berpegang pada asalnya, dia berpegang kepada Fatihah tu rukun. Dalam setengah-setengah situasi dia bukan automatically boleh tengah melaksanakan tu dia tak boleh tukar pandangan dia kepada mazhab lain untuk selamatkan diri dia. Tidak boleh gitu, katakan. Kalau macam tu seronok lah, kan? Dia tak boleh tukar-tukar gitu dalam salat dia, kan. Wallahu a'lam. Kecuali memang dia berpegang kepada Fatihah, itu tidak wajib. Itu lain bagi imam, bagi makmum. Sama. Lalu dia istilahnya kita kat sini dia kata kemudian teringat bahawa dia lupa Fatihah atau ragu pada bacaannya. Dia meragui, tidak boleh kembali untuk membacanya kerana telah luput tempatnya dan wajib mengikut imam. Apabila imam telah memberi salam, wajib melakukannya 1 rakaat. Akan tetapi jika dia meninggalkan Fatihah atau ragu padanya selepas
imam rukuk atau sebelum dia rukuk, maka wajib membacanya kemudian mengikuti imam. Kalau beza kalau kita tengah berdiri, kita nampak imam tu dah rukuk. Masa imam rukuk tu baru kita perasan Fatihah belum baca lagi, maka wajib kita baca. Yang ada setengah-setengah orang dia mungkin Allah nak khayal ke tengah macam semayang ingat benda lain, apa ni konon-kononnya menghayati bacaan imam sehingga dia lupa baca Fatihah. Masa imam nak rukuk baru perasan yang dia belum baca Fatihah. Wajib dibaca. Dan balik pada konsep asal tadi, dia boleh melewati imam pada 2 rukun besar ataupun 1 rukun kecil ataupun 3 rukun besar, ya dengan ala khilaful ulama. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, di situlah wajib membaca kemudian mengikuti imam kerana terlambatnya. Ada orang tanya, Ustaz, kalaulah setiap rakaat saya tak sempat baca Fatihah, imamnya laju, sungguh laju kata. Tak sempat. Kita kata kat situ dalam hati Allah, kita follow dia sampai, kalau kata 4 rakaat kita terus follow dia, ikut je sampailah imam beri salam, kita tambah lagi 4 rakaat untuk itu. Itu pasal dia tanya mana. Ataupun mufarakah. Kita ada 2 pilihan. Imma kita mufarakah ataupun kita tunggu sampai habis bersama dengan imam dan kemudiannya kita tambah lagi 4 rakaat kalau sembahyang subuh. Ikut sembahyanglah kita sembahyang subuh asal-asal. Laju. Macam lipas kudung dia sembahyang. Kita baca Fatihah pun tak sempat. Jadi keadaan situlah yang dibenarkan. Nak baca Fatihah 3 rukun, boleh lewat 3 rukun dia pun tak cukup. Kita selesai. Itu kalau berlaku lah. Dia kalau berlaku tu macam mana tu? Dia tak nak jadi imam sebenarnya. Kita ikut belakang dia. Dia protes dia untuk dia tak nak jadi imam, orang ikut dia laju. Ada perangai tu, dia nama perangai kan. Perangai orang. Kita datang tengok ada orang sembahyang, kita pun follow dia. Rupanya dia tak nak orang ikut dia jadi imam. Dia lajukan solat. Ada perangai macam itulah. Wallahu a'lam. Tahib, dalam keadaan yang keempat, makmum yang masbuk. Orang yang mengikut imam dan terlambat daripadanya, maka sunat baginya mulai dengan bacaan surah Al-Fatihah sahaja. Tidak perlu menyebutkan diri dengan perkara sunat setelah takbiratul ihram. Makanya tuan-tuan bila masbuk itu, kita kata tengok keadaan. Kalau imam dah baca Fatihah, kita baru masuk, sempat tak kita baca doa iftitah? Kalau sempat baca, boleh baca. Tak sempat baca, kita kena sibukkan diri kita dengan membaca Fatihah selepas imam baca Fatihah. Macam imam baca surah, kita dah masuk masbuk, imam dah baca surah lepas Fatihah, maka tak payah baca Allahu akbar kabira walhamdulillah. Habis baca takbir, silap baca takbir doa iftitah tu, imam dah rukuk, kita belum baca Fatihah. Jadi kata ulama mengatakan, jangan sibukkan membaca perkara yang sunat jika kita masuk tadi dalam keadaan masbuk. Kita masuk dalam masbuk itu, maka terus dahulukan dengan doa iftitah, bacaan suratil Fatihah. Itu yang lebih utama. Dan meringankan bacaan kerana takut ia meluput, ia terluput. Kecuali jika menyangka boleh membaca Al-Fatihah jika melakukan perkara yang sunat tadi. Macam saya, kalau dia masuk tadi, dia rasa sempat untuk dibaca doa iftitah yang pendek, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Dah pendek je. Sebab doa iftitah itu paling antara yang pendek lah yang kita boleh baca. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Sampai situ je katakan. Zuhur asar
Maka bila kita tak tahu, kita katakan dengan itu kita terus dengan baca Fatihah je lah. Kita terus baca Fatihah. Masuk masbuk, teruslah baca Fatihah. Itu lebih baik. Orang yang masbuk boleh meninggalkan bacaan Al-Fatihah seluruhnya atau bacaan selanjutnya dan rukuk bersama dengan imam. Jika dia mendapati imam dalam keadaan rukuk, maka dia telah mendapati rakaat itu dan Fatihah gugur daripadanya dan ia ditanggung oleh imam. Dan kita kata dalam kes ini, macam saya kata, kalau dia masbuk, imam dah rukuk, masbuk sampai-sampai imam dah rukuk, maka ketika itu boleh dia takbiratul ihram dan dia rukuk terus bersama dengan imam, maka Fatihahnya ditanggung oleh imam, ditanggung oleh imam. Jika seorang masbuk membaca Al-Fatihah dan terlambat dari imam dan tertinggal rukuk bersamanya dan mendapati pada i'tidal batal rakaatnya kerana dia tidak mengikuti imam pada kebanyakan dan tinggalnya tanpa uzur, maka ia makruh, katakan. Maka ia makruh. Hal ini menurut Allah Subhanahu wa taala, kita kata back balik pada tadi, kalau tengok kata makmum terlewat membaca surah Al-Fatihah tadi, dia boleh, dia masbuk dan masbuk yang sempat baca Fatihah lah, masbuk yang boleh dia baca Fatihah, dipanggil, kalau istilah yang saya guna biasanya, masbuk yang muafiq, katakan. Masbuk tapi dia muafiq, maknanya dia sempat baca Fatihah, cuma belum habis baca Fatihah imam dah rukuk. Adakah dia perlu rukuk? Di sini mati Allah Subhanahu wa taala, dia boleh habiskan Al-Fatihah tadi walaupun dia melewati imam. Balik pada masalah jika makmum terlambat, katakan. Jika makmum tadi belum sempurna bacaan Fatihahnya, maka dia boleh melewati imam tadi dengan beberapa rukun yang panjang, katakan. Wallahu a'lam. Jika makmum ragu pada mendapati waktu untuk membaca Al-Fatihah atau mencukupi, maka wajib membacanya kerana pengguguran daripadanya adalah rukhsah dan tidak dibawa kepada kecuali dengan yakin. Sekiranya orang yang masbuk sibuk dengan doa iftitah ataupun ta'awuz, lazim baginya bacaan Al-Fatihah dengan itu kerana kecuaiannya dengan meninggalkan fardu kepada sunat dan gugur yang lainnya berdasarkan hadis dahulu, apabila imam rukuk maka rukuklah dan imam menanggung yang demikian daripadanya. Dalam masalah ini, tuan-tuan mati Allah, memanglah ada pandangan lain dalam pandangan ulama, contohnya dalam mazhab Maliki, dia baca setakat mana yang sempat dia baca daripada Fatihah, imam rukuk dia kena rukuk walaupun tak habis baca. Kita baca siratal maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sampai situ imam dah rukuk. Mazhab Maliki kena rukuk, makmum kena rukuk bila imam dah rukuk walaupun tak habis baca Fatihah, kerana bacaan ini tadi ditanggung oleh imam. Itu mazhab dalam itu pandangan mazhab Maliki, katakan. Jadi kita mazhab Syafi'i, maka kalau Syafi'i, makna selesaikanlah baca Fatihah tu sampai habis, katakan. Itulah lewat tu kat mana, katakan. Kalau lewat tu kita masuk sampai imam dah rukuk, maka kita boleh takbiratul ihram dan rukuk terus tanpa baca Fatihah, kerana Fatihah itu ditanggung oleh imam. Yang itu kita kena sempurnakan bacaan Fatihah. Sebab kita masuknya tadi dipanggil istilahnya masbuk yang muafiq, katakan. Maknanya dia sempat membaca Fatihah, cuma belum habis imam dah rukuk. Bila belum habis imam dah rukuk, mati Allah, kat situ dia kena selesaikan segera bacaan Fatihahnya. Dan balik tadi yang dia boleh melewati imam dengan kadar yang kita kata 3 rukun tadi, ataupun 2 rukun besar, 1 rukun kecil, katakan.
Wallahu a'lam. Rakaat itu tetap dapat, katakan. Tapi kalau misal katalah dia masuk, dia baca lambat, Bismillahirrahmanirrahim, Imam dah masuk sujud yang kedua, kita tu tak turun-turun, maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala dianggap salatnya tadi, rakaat itu batal. So dia kena turun segera. Turun segera, dan nanti dia kena tambah lagi satu rakaat lah di ujung, katakan. Dia ditambah lagi satu rakaat yang berikut, katakan, lepas imam bagi salam. Ataupun mati Allah Subhanahu Wa Taala dia kita kata dalam kalau dia sempat membaca Fatihah tadi, kata imamnya belum sujud, okeylah, dia terus follow lah sampai habis sembahyang, selesailah, katakan. Wallahu a'lam. Hanya dikecualikan jika bila dia tak perlu baca Fatihah, dia masuk imam dah rukuk. Sampai-sampai imam tu dah rukuk, belum takbiratul ihram, imam dah rukuk. So ataupun ketika Allahu Akbar, imam dah rukuk dah, katakan. Masa ketika itu Fatihahnya tidak perlu dibaca dan ditanggung oleh imam, katakan. Yes, katakan. Okey. Wallahu a'lam. No, rakaat itu tidak dikira. Sebelum ni mungkin kita dengar solatnya terus batal, katakan. Tapi kalau ikut dalam kitab kitab ni dia sebut nama Allah, katakan hanya rakaat itu yang batal. Jadi bukanlah kata solatnya keseluruhannya dianggap sebagai tidak sah, katakan, dan dia kena perlu ulang balik daripada awal. Tidak, katakan. Dia hanya pada rakaat tu sahaja. Kalau dia macam juga istilahnya kita kata kita tak tak sempat baca Fatihah, katakan. Tak sempat baca Fatihah, makanya tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala dia boleh dia kena kejarlah imam tadi tu, dan rakaat tadi dia kena tambah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Sebab tu disebut kat sini mati Allah dalam kitab ni perlu imam tadi makmum tadi perlu menambah, dianggap perlu menambah satu lagi rakaat selepas imam beri salam. Rakaat itu yang tidak sah. Dia beza dalam kes ini jika imam pula lupa Fatihah. Ada juga dalam keadaan yang mana imam lupa Fatihah. Ini kes bahaya juga lah, imam lupa Fatihah. Kalau salat jahar, okey, tak ada masalah. Kita kata kita makmum dengar, kalau imam tu masuk-masuk terus baca surah, kita bolehlah kita tegur, katakan. Tapi kalau imam dalam salat yang sirriyah, imam lupa baca Fatihah, makmum tahu tak? Makmum tak tahu. Yang tahu hanya imam. Ada perbahasan di sini. Kita kata imam dia hendaklah kembali kepada keadaan dia yang sebelum. Contohlah, katakan dia teringat yang dia belum baca Fatihah pada ketika rukuk. Pada ketika rukuk, dah rukuk imam lupa dan dia teringat pada rukuk, maka imam tu hendaklah berdiri kembali membaca Fatihah. Persoalan sekarang, makmum macam mana, Ustaz? Makmum confirm ramai yang akan apa pelik Pak Imam ni, Wahabi saja.
Sebenarnya dalam kes ini makmum tadi dia kena follow je, dia kena follow imam. Kalau imam tadi bangkit bangun balik untuk dia dia bangunlah. Kemudian imam tu rukuk lagi sekali, imam tu rukuk. Persoalan nak tanya ke apa ke tuan lepas sembahyang. Lepas selesai sembahyang baru tanya, katakan. Janganlah mufarakah. Dia beza dengan saya sebutkan semalam kekurangan dengan tambahan. Kurang dengan tambah. Kalau tambah, kita kata kita tak boleh ikut dengan kita yakin. Tapi kita kata kalau kekurangan kita boleh ikut. Kekurangan kita boleh, kurang kita boleh ikut. Tambah tak boleh. Sebab tu imam tadi boleh, bila dia lupa, kita lupa Fatihah ke rukun, maknanya kita boleh ulang. Bila imam tadi boleh ulang, selagi mana dia tidak sampai pada rukun yang sama. Selagi mana imam tadi tak sampai pada rukun yang sama. Katalah let's say dia lupa pada rakaat pertama sujud, lupa pada rakaat pertama Fatihah. Maksudnya kemudiannya dia masuk dah berdiri balik rakaat yang kedua. So dia dah sampai pada rukun yang sama seperti rakaat yang sebelumnya. Maka tak boleh dah nak ulang. So dia teruskan salat, tetapi dia kena tambah satu rakaat. Dia kena tambah satu rakaat. Makmum kat sini, makmum tadi balik kepada asal tadi. Kalau makmum imam tambah satu rakaat, makmum dah cukup. Sekarang ni kesalahannya pada imam. Tapi makmum dah cukup 4 rakaat. Dah cukup 4 rakaat, katakan. Ni kalau kita kata surah Al-Fatihah, katakan. Jadi kita kata bila makmum dah cukup 4 rakaat, makmum tak boleh mufarakah. Makmum ada, masa kata dah tasyahud akhir, patutnya kena tasyahud akhir, tapi imam tadi bangun tambah lagi rakaat yang kelima. Keadaan ini berlaku ada beberapa perkara. Pertama, kita ambil makmum dulu. Makmum kena ikut imam atau tidak? Makmum dia ada 2 keadaan. Dia yakin dengan rakaat tu dah cukup. Satu lagi grup dia ragu. Dia takkan lagi lah. Dia ada 2. Satu lagi dia ragulah, dia tak ada dah yang tengah-tengah, tak ada. Dia yakin dengan ragu ke. Jadi yang yakin dia tak boleh ikut. Yang yakin tak boleh ikut. Yang ragu, bila dia ragu, dia kat siapa dia percaya? Imam lah. Maka dia boleh follow imam. Dan yang yakin ni tadi, dia ada 2 pilihan. Sama ada dia mufarakah ataupun dia tunggu imam dalam keadaan tasyahud. Sehinggalah imam tadi turun untuk tasyahud, dan barulah dia baca tasyahud, dan kemudiannya beri salam bersama dengan imam. Imam sujud sahwi, dia kena sujud sahwi sama dengan imam. Ini situasi imam pula. Imam bila dia naik rakaat yang kelima, ada 2 keadaan juga. Satu keadaan yang mana dia dah naik, asalnya ragu, tetapi makmum mengingatkan dia subhanallah, bahawa dia kita kata perasaan yang dia tersilap tambah, maka wajib imam tadi turun untuk duduk tasyahud. Jika dah ditegur dan dia dah
tahu dah dia terlebih, dia teruskan solatnya, maka solat imam tu batal. Solat makmum sah, katakan. Ha? Dia samalah. Sama kes saya katakan. Dia yang lupa Fatihah, makmum tak lupa Fatihah. Jadi makmum dalam dia punya fikiran dia dah komplit 4. Tapi mana makmum tahu keadaan imam? Yang lupa Fatihahnya ketika rakaat yang dibaca dengan sirriyah. So apa pilihan yang dia ada? Makmum. Itu tadilah. Ragu dengan yakin, katakan. Jadi bila imam tadi dia naik, kalau dia teruskan semayangnya tadi, teruskan semayangnya, kebarangkalian yang pertama tadi, kalau diteruskan semayangnya, misal kata diteruskan semayangnya, aku naik je, kok aku katakan aku malu ni kan, kalau aku turun malu aku. Ada setengah-setengah imam yang ego macam itu contohnya, katakan dia diteruskan juga semayang. Jadi makmum yang ada ni yang follow ikut sampai habis semayang. Tak. Bila dah habis semayang tadi, katakan dengan keadaan imam tadi teruskan juga, walaupun dah diingatkan dan dia tahu memang dia silap, tapi cuma dia tak nak turun, dia teruskan semayang juga sampailah bagi salam. Maka jika selepas salam yang tahu kena terangkan kepada imam ke atau sebagainya, bila imam tu sedar salatnya batal, adakah salat makmum batal? Salat makmum sah, salat imam tu yang batal. Kata imam dhamin, imam itu yang menjamin. Kalau sesilap alaihi wa la alaihim, makna ke atas imam, bukan ke atas makmum. Selepas selesai sembahyang, lepas tu imam kena sembahyang sendiri. Imam kena ulang balik lah untuk imam, bukan untuk makmum. Katakan makmum sah. Tetapi kalau makmum tadi yang yakin dah, dia follow juga imam, batal juga solat makmum. Dia dah confirm 4 rakaat yakin, tapi dia juga ikut imam, pun batal juga solatnya. Dan jika kita kata imam tadi dia teruskan solat atas dasar dia masih lagi ragu, macam situasi tadi, sama ada dia masih lagi ragu, dia tak percayakan makmum yang mengingatkan dia, ataupun dia memang yakin dia tak baca Fatihah, maka dia pun naik 1 rakaat. Dia naik 1 rakaat. Bila dia naik 1 rakaat, dia selesaikan semayang, maka tak ada isu lah. Cuma dia kena tambah, dia kena sujud sahwi. Hak selepas semayang tu dia teranglah, supaya mengelakkan keraguan yang ada pada makmum. Makmum kena ikut. As long as dia makmum, dia kena ikut. Kecuali dia dah mufaraqah. Imam kalau makmum kalau batal solatnya, dia just keluar je lah. Imam. Okey. Kalau imam dia terbatal, batal is batal, katakan dia tak boleh continue. Kalau dia berdiri senang, dia terus je batal, lantik belakang jadi imam. Tapi ketika dalam situasi-situasi yang tertentu, macam sujud, adakah boleh imam tadi nak baca takbir untuk bangun daripada sujud? Tak boleh. Sebab salatnya dah batal. Dan dia tak boleh dah mengetuai salat tadi. Apa yang boleh dia buat ialah dia bisik ke belakang makmum yang
yang boleh gantikan dia. Dia panggil istikhlaf. Dia pusing lah. Kalau Basri di belakang, Basri lah. Janganlah Basri dah cakap tolong ganti jadi saya imam. Okey, beres imam. Baik Ustaz, kata. Berat kata. Dia kena faham je lah, katakan. Kata Basri tolong ganti saya jadi imam, saya dapatan. So dia faham je lah. Tak payahlah dia jawab, katakan. Jawab batal pula solat dia ni, katakan. Dia faham je lah, katakan. So yang perlu, dan dia tak perlulah penyondol ke depan ketika sujud tu. Dia duduk, dia sujud dan dia takbir, bangun daripada sujud sampailah dia berdiri betul, and then barulah bergerak ke depan. Bangun dulu. Lepas dah bangun, dah sujud. Kalau sujud pertama duduk dan saya sujud yang kedua, lepas tu dah bangun berdiri tegak, and then mudah baginya ke depan, barulah ke depan. Imam dah keluar lah, nak imam nak tunggu apa? Makmum yang lain ikut je lah imam yang baru. Dia belum ke depan lagi masa tu. Kan. So dia panggil dalam istilah fiqahnya, dalam masalah berjemaah ni, makmum imam bertukar dengan makmum. So makmum tadi bertukar jadi imam. Dia ada situasi yang mana imam jadi makmum, makmum jadi imam. Dia ada situasi tak batal, tetapi berlaku pertukaran ketika salat. Ini jangan kata Wahabi pula. Imam ada masalah, bukan masalah hafalan, masalah contohnya suara tak keluar. Tengah sembahyang suara hilang terus, hilang suara, tak keluar. Cuba baca tak keluar. Berdehem pun tak datang. Maka kat situ berlakunya dia panggil tabadul, makna proses pertukaran. Makmum ke depan, imam ke belakang. Ambil tempat makmum, makmum tadi ambil tempat imam. Continue salat. Tak payahlah, dalam salat tak boleh bagi tahu. Isyarat. Bagi isyarat. Bagi isyarat. Jangan buat makmum tak tahu pula. Apa pak imam ni? Kita sembahyang, katakan tangan ni boleh turun ke bawah, kata bagi isyarat. Bagi isyarat. Yalah, kita kat Malaysia kita jaranglah berlaku kan, katakan jarang berlaku. Tiba-tiba suara hilang, katakan. Suara hilang. Solat tarawih misal kata, imam tiba-tiba hilang suara, kata. Jadi nak teruskan nanti masuk rakaat kedua pun sama juga, kata. Jadi boleh berlaku pertukaran imam. Dan ini bukannya kita kata pernah berlaku zaman Nabi sendiri. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bila menjadi imam, sebelumnya tu menunggulah imam Nabi keluar. Nabi tak keluar lagi daripada rumahnya, katakan. Mungkin ada keuzuran di situ. Jadi lama tunggu. Bila lama tunggu, sahabat-sahabat kata suruhlah Abu Bakar jadi imam. Jadi Abu Bakar pun pada awalnya tak nak, tapi dah lama sangat. Masa tu Nabi pun tak kurang sihat. Adalah kita kata pada keadaan Nabi yang tak sihat ketika itu. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu jadi imam. Masa dia jadi imam, dah start takbir Allahu Akbar, makmum belakang kita kata dah bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa dia pula belakang ni? Soalan begitulah Abu Bakar. Dia kata apa hal belakang ni duk buat macam tu, mesti ada something, kata. Dia tak tahu dah start sembahyang kan, kata. Tiba dia perasan sebelah kanan Nabi.
Dia pasang sebelah kanan Nabi. Nabi nampak Abu Bakar nak ke belakang. Nak ke belakang, nak dahulukan Nabi SAW. Tapi Nabi beri arahan supaya dengan isyarat supaya teruskan mengimami solat. Tapi Abu Bakar ni dia tetap juga ke belakang. Bila dia ke belakang, maka Nabi terus ambil tempat dia. Ambil tempat imam. Lah Nabi duduk sebelah kanan. Bukan belakang. Nabi dia duduk sebelah kanan. Ada? Yes. Apa-apa pun makmum. Sebab tu dia panggil belakang imam ni ulun nuha, kata kan. Maknanya orang yang tahu. Sebab tu kanak-kanak kalau dia duduk belakang ni Pak Imam, betul-betul belakang Pak Imam, diminta untuk dia ke tepi sebelah belah sini ataupun sebelah sana. Kan? Masih lagi dalam saf yang pertama. Salah kalau kita kata hukum, makna budak tadi kalau duduk sini, dia duduk barisan yang pertama ni, kita nampak kat budak duduk sini, dia kata, "Weh, budak-budak duduk belakang." Salah kita yang salah. Tapi kalau dia duduk betul-betul belakang Pak Imam ini, maka kita kata, "Adik duduk tepi sana," katakan. Sebab ini untuk orang memang dikhususkan untuk orang dewasa, katakan. Jadi ni yang belakang tu kena tahulah keadaan. Dia panggil istikhlaf ataupun tabadul. Oh, nampak kuasa. Rampas kuasa tu. Tak boleh, katakan. Macam saya katakan sebelum ni, untuk penilaian itu, kita kata kalau dia orang biasa, katakan, hatta dia sebagai orang alim sekalipun, dia tidak boleh kita kata rampas kuasa macam tu, katakan. Untuk orang awam, itu untuk orang biasa, walaupun dia belajar, dia tahu, tapi penilaian tu untuk diri dia boleh, untuk diri dia seorang, katakan. Tapi untuk dia mempengaruhi orang lain, tidak. Dia tak boleh mempengaruhi orang lain untuk turut mufarakah daripada imam tadi. Tapi kalau dia orang yang alim juga, macam Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah mudah-mudah untuk dia menyatakan solat korang semua batal. Imam tadi semayang ini baca Fatihah tak betul contohnya. Sebab dia banyak implikasi, katakan. Kadang-kadang imam orang alim tadi patutnya dia kena maklum keadaan imam dan keadaan makmum yang ada di kawasan tersebut. Barangkali imam itulah bacaan yang paling baik di kalangan yang ada. Ataupun imam tadi memang bacaannya dengan makmum pun lebih kurang, katakan. Jadi dia tak boleh sampai-sampai dia orang yang alim, orang yang tahu hukum semua, dia nak terus kata selesai sembahyang, "Oh, solat korang semua tak sah," katakan. Batal, katakan. Tak boleh. Sebab banyak situasi, keadaan. Jadi yang dia sendiri kalau nak mufarakah, okey, katakan. Apabila dia mendapati bacaan imam tadi tidak betul, katakan. Macam juga sama juga dengan individu. Macam Basri, kita kata sebagai bila kita tahu dah belajar, kita kata okey, imam ni salah baca Fatihahnya tak betul apa semua. So dia tak boleh kita kata nak terus mempengaruhi orang lain semua, katakan. Sebab dia penilaian dia sebagai orang awam yang belajar, walaupun dia belajar, tapi tidaklah boleh untuk dia mengeluarkan satu fitnah. Bukanlah fitnah yang haram. Ini fitnah yang masuk dekat sini ialah menimbulkan satu keraguan pada keseluruhan makmum atas imam yang menjadi imam tadi. Jadi kita kata untuk diri dia sendiri, untuk seorang individu tu mungkin nyatakan, so dia boleh mufarakah sebab dia dah tahu, dia boleh mufarakah. Tapi untuk mempengaruhi lain tidak. Macam kita pergi ke kampung,
Pergi kampung. Dia baca Fatihah, pergi kawasan-kawasan Jawa ke ujung ngalamin. Alhamdulillah dia baca ngalamin. Jadi ngah. So silap, salah lah, dia katakan memang salah. Tapi dia boleh mufarakah. Dia seorang boleh mufarakah. Tapi untuk nak menyatakan selesai sembahyang, dia kata semua salat kita tak sah, imamnya baca lari huruf, tukar makna, makhraj, apa semua, tak boleh lah. Sebab keadaan orang tu dan makmum masyarakat situ, itu yang terbaik yang dia ada. Kita nak ubah nak katakan solat semua tak sah, macam Allah berat, katakan. Macam kita pergi ke Korea, kita pergi ke Jepun, kita pergi ke China, katakan, negara-negara yang memang lidahnya masalah, katakan. Tapi itu tidak boleh menghalang untuk dia tidak salat. Dia tetap kena salat, tapi kemampuan dia setakat tu. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah setakatnya ni yang dia mampu. So fi kulli maqamin maqal. Dalam keadaan dalam satu situasi itu ada dia punya kita kata kita kata penyelesaiannya kita. Ada satu kes dekat Kelang, makmum ustaz kata datang, dia selesai sembahyang, imam terus ustaz tadi terus maklumkan, salat kita semua tidak sah, kena ulang balik sebab imam baca Fatihah tak betul. Masuk okey sembahyang kali kedua, imam yang sama. Kali kedua sembahyang pun dia kata, ustaz kata salat tuan-tuan dan saya semua tak sah. Sebab Fatihah tak betul. Kali kedua kita kena sembahyang kali ketiga. Tuan-tuan masuk kali ketiga, okeylah, barulah kata sah, tapi imam tadi malu terus tak datang ke surau. Terus tak datang. Pergi dah, imam tu pergi ke surau yang lain ke ataupun masjid ke atau sebagainya. Dan ini kita kena raikan perkara-perkara yang ialah bentuk kita kata raikanlah. Bukan makna biarkan, tidak. Dia katakan teguran itu boleh dibuat. Tetapi macam tadilah saya kata tadi, fi kulli maqamin maqal. Keadaan, situasi masyarakat di situ. Kalau kita nak mufarakah, kita seorang mufarakah. Tapi untuk nak menyatakan semua orang yang ada dalam tu solatnya tidak sah, itu berat. Nak kena tengok situasi dulu. Imamnya ke paling baik ke bacaan yang ada. Jadi tadi saya kata, ataupun imam dengan makmum bacaannya sama je. Itu kita kena lihat. Wallahu a'lam. Okey, tuan-tuan nanti Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita sambung lagi. Masih lagi ada persoalan-persoalan. Banyak ni sebenarnya berkaitan dengan solat berjamaah ni, katakan. Nak kupas, sebab tu saya bawa sampai dua kitab, dua kitab sebab nak combinekan semua masalah. Dalam setengah-setengah kitab macam Kifayatul Akhyar, dia hanya ambil masalah-masalah yang tertentu. So saya kena bawa kitab-kitab lain untuk panjangkan topik ini, sebab ini yang kita buat secara harian, katakan. Yang kita lalui hari-hari, katakan. Mudah-mudahan pencerahan itu dapatlah beri manfaat pada kita semua, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu ta'ala alam. Kita akhiri dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.